Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa khatamil mursalin nabiyyina wa qudwatina wa qurrati a'yunina Muhammad ibn Abdillahil hadil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala hadihim ila yaumiddin amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada malam ini kita merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita kepada Allah dengan kita memperbanyakkan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan rahmat Allah, dengan hidayatut taufiq dari Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita dapat bertemu buat kali yang keempat di dalam kita mempelajari tentang fakta-fakta yang sebenar, yang tepat di sebalik kisah para nabi alaihimussalatu wassalam. Yang mana pada malam ini kita akan menyambung beberapa fakta yang berikutnya, kemusykilan yang berikutnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan merujuk di dalam nota yang ada diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan, malam ini kita mengguna nota yang ada diberikan pada 2 minggu yang lalu, kerana kelas kita ini dia diadakan 2 kali dalam sebulan, minggu yang pertama dengan minggu yang ketiga. Jadi malam ini merupakan Isnin, minggu yang ketiga. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan masih ingat, kita ada membuat edaran nota pada 2 minggu yang lalu. Bagi sesiapa yang baru mengikuti, tuan-tuan dan puan-puan boleh dapatkan nota di Google Drive. Ada diletakkan di ruangan chat di dalam Zoom, begitu juga di ruangan komen bagi sesiapa yang menyaksikan, menonton secara langsung ataupun secara tidak langsung di ruangan komen. Dapatkan nota kerana perbincangan kita, pembelajaran kita memang kita merujuk kepada nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Dalam nota ini, kalau tuan-tuan jumpa perkataan K itu apa? K itu maknanya adalah kemusykilan. Okey, untuk tajuk ni, perkataan K merujuk kepada kemusykilan. 8 merujuk kepada bilangan yang ke-8. Malam ini, sebelum kita pergi kepada kemusykilan yang ke-8, kita kena habiskan terlebih dahulu kemusykilan yang ke-7. Okey. Kemusykilan yang ke-7 adalah kemusykilan tentang perbincangan para ulama berkenaan dengan roh Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Sebelum saya lanjutkan perbincangan, saya ulang sekali lagi, ataupun mungkin ada yang baru mengikuti, tuan-tuan dan puan-puan ya, kita sebenarnya masih lagi berada pada kisah Nabi. Kejap, saya nak jaga suara Okey. Kita sebenarnya masih lagi membincangkan tentang kemusykilan yang berkaitan dengan kisah Nabi Allah Adam alaihissalatu wassalam. Jadi kalau tuan-tuan nak tahu secara terperinci apakah topik ataupun apakah silibus yang kita akan belajar, maklumat tersebut ada pada nota yang pertama. Nota yang pertama tu
Kalau tuan-tuan buka dalam link Google Drive, ada yang diberi kepada tuan-tuan perempuan, ada maklumat tersebut. Nota yang pertama, tuan-tuan boleh jumpa dekat muka surat yang belakang sekali. Ada pada muka surat ketiga, kita ada letakkan senarai. Bab 1, maksudnya kisah Nabi yang pertama. Kita nak belajar kisah Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Jadi ini senarai tajuknya. Kalau kita tengok pada senarai tajuk, kita dah selesai belajar tentang asal usul Nabi Allah Adam, nama dia. Adakah dia nama Arab ataupun bukan nama Arab? Selesai. Lepas tu kita telah selesai membincangkan tentang ayat-ayat yang berselerakan, yang berulang tentang penciptaan Nabi Allah Adam. Jadi kita telah susun ayat-ayat tersebut supaya nak menunjukkan bahawa bertebarannya ayat-ayat kisah Nabi Allah Adam diciptakan daripada tanah ini dapat disempurnakan. Maksudnya dapat disusun dengan baik, nak menunjukkan bahawasanya pengulangan itu sebenarnya bukanlah pengulangan yang sia-sia. Kemudian kita juga telah selesai membincangkan tentang Allah Ta'ala nak bagi tahu, Allah Ta'ala telah bagi tahu kepada malaikat nak ciptakan Adam, dan kenapa para malaikat bertanya tentang penciptaan Adam sebagai khalifah. Dan kita juga telah mengetahui tentang bagaimanakah para malaikat mengetahui bahawa khalifah yang Allah nak ciptakan itu melakukan kerosakan, pun dah selesai. Kita juga telah selesai menyebut tentang kekhalifahan Adam. Adam ni dilantik menjadi khalifah, tetapi adakah khalifah tu bermakna adakah ada manusia yang sudah ada di bumi sebelum Adam? Ini pun telah kita ulas pada siri yang ketiga pada 2 minggu yang lalu. Jadi malam ni kita nak bincang tentang yang nombor 6, nombor 7, nombor 8 dan nombor 9. Jika ada kesempatan lagi, kita habiskan sehingga nombor 9. Okey, tapi insya-Allah malam ni kita akan bincang perkara yang ke-6, okey, ke-7 dan ke-8. Jika ada waktu lagi, kita bincang perkara yang ke-9. Jadi saya tunjukkan maklumat ini pada tuan-tuan dan perempuan supaya tuan-tuan dan perempuan dah boleh tahu. Okey, kita yang mengikuti majlis ilmu ni, kita belajarlah betul-betul. Kita ambil kesempatan ni, kita walaupun bukanlah formal macam belajar kat universiti pun, tapi kita belajar ni kita ada struktur dia, kita ada silibus dia, dan tuan-tuan manfaatkanlah, kita sama-sama manfaatkan waktu Allah bagi, ruang Allah bagi untuk kita mendalami ilmu tentang kisah-kisah para Nabi alaihi wassalatu wassalam. Okey, ini maklumat dia. So boleh dapatkan nota yang pertama. Jadi kalau siapa nak tahu dalam setiap kelas ini, Isnin minggu pertama, ketiga nak belajar apa, semua ada di dalam nota yang telah diberikan kepada tuan-tuan pada minggu yang pertama. Nak belajar tentang Nabi apa, ada disebutkan. Okey, saya teruskan kepada apa yang kita nak bincangkan pada malam ini. Okey, kita teruskan dengan kemusykilan yang ke-7 tentang ruh Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Kenapa dengan ruh Nabi Allah Adam ni? Sebelum tu, tuan-tuan jelas tak suara saya? Tuan-tuan boleh dengar suara saya? Jelas Ustaz, dengar. Oh, dengar. Ni siapa ni? Puan Nasimah ke? Ya, dari Kelang. Oh, daripada Kelang. Okey, alhamdulillah. Nota saya paparkan, nampak Nampak. Okey, suara saya ada sangkut-sangkut ke? Kawasan Tak ada. saya. Okey, alhamdulillah. Air dah ada kan? Alhamdulillah. Gambar saya saja, background dia Masjid Nabawi. Saya bukan berada di Madinah Saya berada di Kuala Lumpur. Okey, lepas tu saya tanya tentang line tadi. Okey. Kemusykilan yang ke-7 ni kita belum belajar lagi kan? Tuan-tuan dan perempuan kan?
Ya, betul. Betul. Terima kasih Puan Syahira. Okey. Kita bincangkan malam ni tentang ruh Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Okey. Kenapa nak bincangkan tentang isu ruh Nabi Allah Adam? Okey. Kerana kalau kita baca dalam suratul Hijr ayat 29 muka surat 263, Allah Ta'ala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Kemudian apabila aku ni merujuk kepada Allah. Apabila aku sempurnakan kejadiannya, nya ni siapa? Nya ni adalah Nabi Allah Adam. Dan aku tiupkan roh padanya, mirruhi, daripada rohku. Kalau kita tengok pada terjemahan tu, daripada rohku. Tapi kenapa diletakkan dalam kurungan? Untuk mengelakkan kita tersalah faham. Sebab kalau tak ada perkataan dalam kurungan ni, contoh kalau tak ada lah perkataan dalam kurungan tu, dia akan dibaca apa? Daripada rohku. Ku tu adalah Allah. Maknanya, adakah Nabi Allah Adam ni, roh dia tu adalah roh Allah juga? Sebab kalau kita baca pada ayat ni, memang kita boleh nampak seperti itu. Kalau sekali imbas. Sebab tu kita namakan ia kemuskilan. Yang kita nak perjelaskan. Yang kita nak terangkan. Jadi perkataan mirruhi, min ni maksudnya daripada. Dia adalah huruf jar. Kan, daripada. Maknanya kalau daripada, ruhku, ruhi. Ruhi tu maknanya ruhku. Jadi ku tu adalah Allah. Jadi kalau kita baca ayat tu seolah-olah boleh membawa kepada salah faham. Mungkin orang katakan Adam ni, dia ini juga istimewanya Adam kerana dia roh dia tu adalah roh Allah. Kalau dibaca ayat memang nampak seperti itu. Tapi kalau didalami lagi, dibincangkan lagi, sebenarnya bukanlah bermakna Adam tu daripada roh Allah. Allah bagi roh dia. Sikit roh Allah tu bagi kepada Adam. Bukan. Sebab itu, para ulama' dia meletakkan dekat terjemahan tu, dia tulis ciptaanku. Okey, kita tengok ulama' bincang macam mana. Okey. Perkataan mirruhi, daripada, min tu daripada rohku. Okey. Perkataan daripada, kita nak bincang perkataan daripada. Okey, perkataan daripada, okey, dia ada dua perbincangan. Adakah perkataan min daripada membawa makna tabi'idiyah, maksudnya membawa makna sebahagian. Sebab kita faham pun daripada kan. Daripada tu kan dalam bahasa mudah kita, benda yang asal daripada apa? Jadi adakah makna daripada min dekat situ merujuk sebahagian, ataupun min dekat situ merujuk kepada bayaniyah, nak menjelaskan. Maknanya perkataan daripada ni, dia boleh membawa dua maksud. Maksudnya boleh, adakah daripada huruf min ni, adakah bermakna daripada menunjukkan sebahagian, ataupun daripada bukan nak nunjuk sebahagian, tapi Allah nak menjelaskan Adam tu dia dihidupkan macam mana. Jadi kemuskilan yang dapat kita jelaskan pada malam ini, perkataan daripada di sini bukan makna yang ini. Jadi kita pangkah di sini. Tetapi daripada dalam ayat tadi adalah untuk penjelasan sahaja. Bukan nak mengatakan daripada rohku itu, nak mengatakan roh Allah Ta'ala itu sebahagiannya bagi pada Adam. Hiduplah Adam. Bukan maknanya sebahagian.
Tapi perkataan daripada adalah menunjukkan Allah nak menjelaskan Adam ni macam mana Allah hidupkan dia. Secara tidak langsung, perkataan daripada nak untuk menjelaskan kenapa sebut daripada rohku. Maknanya fungsi menjelaskan di sini adalah untuk memuliakan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, jelas. Bukan makna daripada sebahagian. Tetapi daripada bermakna untuk menjelaskan. Okey, cuba kita tengok ayat ni semula. Allah Ta'ala kata, apabila aku telah sempurnakan kejadian Adam dan aku tiupkan roh pada Adam tu, yang roh itu daripada roh ciptaanku. Bukan daripada roh tu bermakna sebagai roh Allah bagi pada Adam. Tetapi maksud daripada di sini fungsinya untuk Allah menjelaskan bahawa Adam tu macam mana dia hidup, asalnya dia patung daripada tanah, macam mana dia hidup, Allah telah tiupkan roh. Roh tadi tu maknanya roh yang Allah Ta'ala cipta khusus. Macam kita ada roh kan, Allah ciptakan roh kita. Macam tu juga lah Adam. Tapi kenapa nak sebut roh? Rohku nak memuliakan Adam dikaitkan dengan rohku. Maksudnya, maknanya nak memuliakan Adam, nak menjelaskan Adam ni istimewa sampai disebutkan daripada rohku. Bukan bermakna daripada nak menjelaskan sebahagian. Okey, kenapa perlu dijelaskan seperti ini juga? Mungkin ada di kalangan kita kata, kami dah faham dah. Kami dah tahu, kami tak tersalah faham tentang makna miruh ini. Kalau kita tak tersalah faham, alhamdulillah. Kalau kita dah faham, alhamdulillah. Tetapi ada manusia yang dia tak faham perkataan min tadi menunjukkan tentang nak menjelaskan. Okey, secara tidak langsung kita dapat menyelesaikan kes Nabi Allah Isa alaihi wassalatu wassalam. Kenapa dengan Nabi Allah Isa? Sebab Nabi Allah Isa, ayat Allah Ta'ala cerita pasal ruh yang Allah tiup kepada Maryam, kan? Maknanya ruh Nabi Allah Isa tu, yang Allah nak cipta Nabi Isa tanpa bapa, bagaimana ruh dia tu boleh ada semasa Maryam mengandungkan Nabi Allah Isa tadi tu, perkataan dia sama macam Nabi Allah Adam. Ada perkataan apa? Mari kita tengok perkataan dia. Dalam suratul Anbiya ayat 91, muka surat 330, Allah mengatakan wallati ahsanat farjaha fanafakhna fiha min ruhina. Sama tak macam mirruhi, sama macam mirruhina. Okey, kalau kita baca secara literal dia, Allah Ta'ala kata, dan kisah seorang perempuan yang dia menjaga kehormatan diri dia, jaga kesucian diri dia. Lalu kami telah tiupkan padanya, pada Maryam tu, daripada roh kami. Sebab tu kalau kita buang ayat ciptaan kat sini, tentu orang kata Nabi Allah Isa tu apa? Sebab perkataan min kan, sama macam tadi. Min maknanya apa? Daripada. Jadi ada orang dia mengatakan Nabi Isa ni adalah Tuhan. Sebab apa? Sebab dalam ayat ni kata Nabi Isa ni, roh Nabi Allah Isa ni adalah daripada roh Allah. Kan ayat ni kalau kita baca boleh buat salah faham ni. Dan kami telah tiupkan padanya maknanya Maryam, daripada roh kami. Mirruhina maknanya daripada roh kami. Kami ni maknanya Allah lah. Sebab itu para ulama meletakkan selepas roh diletak ciptaan.
Maknanya ruh Nabi Allah Isa adalah ruh yang Allah ciptakan. Bukan sebahagian daripada ruh Allah bagi dekat Nabi Allah Isa. Sebab tu ada orang mengangkat Nabi Allah Isa sebagai Tuhan. Sebab ayat tu kata, daripada roh kami. Tetapi kita dah bincangkan dah tadi. Kita faham tak maksudnya? Kita dah bincangkan tadi bahawasanya perkataan daripada di sini bukanlah bermakna sebahagian. Tetapi ia bermakna apa? Untuk menjelaskan. Itulah di antara alasan mengapa kita nak membincangkan isu ini kepada masyarakat. Okey, jadi isu sama. Nabi Allah Adam dengan Nabi Allah Isa. Adam tanpa ibu, tanpa bapa. Nabi Allah Isa tanpa bapa. Kan? Okey. Jelas dekat situ? Okey, saya harap tuan-tuan jelas dengan apa yang saya terangkan. Okey. Kita teruskan dengan maklumat tambahan. Okey, maklumat tambahan. Habis tentang perkataan daripada ruh kami, daripada ruhku tadi, selesai kisah Nabi Allah Adam. Jadi kalau ada siapa-siapa yang dia mengatakan ruh Nabi Allah Adam tu adalah ruh dari Allah, maka kita jelaskan tentang perkataan min tadi membawa makna apa. Secara tidak langsung, okey, antara Nabi Allah Adam, ya, dengan Nabi Allah Isa, siapa lagi istimewa? Kalau kita tengok dari sudut penciptaan, Adam ke Nabi Allah Isa? Adam. Tentulah kita kata Adam. Sebab apa Nabi Allah Adam? Dia tak ada mak ayah. Dia tidak ada bapa, dia tidak ada ibu. Tetapi pernahkah kita dengar orang kata Nabi Allah Adam adalah anak Tuhan ataupun Tuhan? Tak ada kan? Tapi mereka mengangkat Nabi Isa. Saya sebut ni tuan-tuan, sebenarnya kita tengok nota ni kan. Okey, nampak tak surah Ali Imran ayat 59, boleh jumpa muka surat 57. Okey, tuan-tuan, kalau siapa pernah mempelajari tentang surah Ali Imran. Okey, surah Ali Imran surah yang banyak menyebut tentang orang Kristian, Nasrani. Okey. Sebenarnya orang Nasrani, mereka pernah jumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mana Nabi sudah sampai ke Madinah. Nabi dah ada kat Madinah, orang Nasrani datang daripada Najran. Kita faham orang Nasrani datang daripada Yaman. Datang bertemu dengan Nabi. Mereka berdialog. Kan? Sebab kita tahu orang Nasrani ni, mereka menganggap Nabi Allah Isa tu adalah anak Tuhan ataupun dia adalah Tuhan. Salah satu sebab kenapa dia kata Nabi Allah Isa Tuhan seperti yang kita bincang tadi tu. Mereka interpret tentang, boleh dikatakan tentang ayat tu juga. Lepas tu Nabi Isa ni banyaklah dia punya mujizat-mujizat dia. Ayat yang saya nak paparkan, tuan-tuan tengok ayat 59 surah Ali Imran ni, inilah di antara hujah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam berdebat dengan orang Kristian datang jumpa dia. Ini di antara ayat dia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada orang Kristian. Ya Allah Ta'ala sebut bahawasanya Allah mengatakan inna mathala Isa indallahi kamathali Adam. Sesungguhnya perbandingan Nabi Isa di sisi Allah adalah sama macam Allah menciptakan Adam. Kita faham tak? Sebab orang Kristian, mereka tidak mengangkat Adam sebagai Tuhan, sedangkan dari sudut kehebatan, Adam tu lagi istimewa daripada Isa. Jadi hujah yang paling kuat, kita bawa hujah Nabi Allah Adam. Kalaulah kamu mengatakan bahawa Nabi Allah Isa itu adalah
anak Tuhan, macam pula pun dengan Adam. Jadi ayat ni kata, Nabi Isa tu dia jadi, Allah jadikan dia sama je macam Allah jadikan Adam tu. Sama dari sudut apa? Dari sudut dua-dua insan ini, Allah Ta'ala kata apa? Kun fayakun. Jadilah engkau, maka terciptalah mereka. Maknanya Nabi nak bagi tahu kepada orang Kristian apa yang kamu berpegang selama ni tentang Jesus tu, tentang Nabi Isa tu sebenarnya salah. Allah ciptakan Nabi Allah Isa ni samalah macam Allah Ta'ala ciptakan Adam. Adam tu Allah cipta walaupun tanpa bapa, walaupun tanpa ibu. Kenapa dia boleh hidup? Kan Allah Ta'ala boleh kata kun fayakun. Macam tu juga Nabi Isa, walaupun dia tanpa bapa, kan Allah boleh ciptakan Nabi Isa ni dengan hanya mengatakan kun fayakun. Tapi orang Kristian ketika itu mereka tetap juga berdegil. Sampaikan Allah menyuruh mereka sumpah mubahalah. Dia panggil mubahalah. Okey, siapa yang betul, siapa mengaku dia betul, okey dia sumpah. Siapa salah, dia jaga. Itu ada cerita panjang lah. Okey. Sekarang kita nak pergi, sebelum kita pergi kepada kemusykilan yang lain, okey, tuan-tuan dan puan-puan yang Allah rahmati sekalian, Nabi Allah Adam ni, setelah Allah tiupkan ruh yang Allah ciptakan untuk Nabi Allah Adam, maka macam mana Nabi Allah Adam ni dia boleh hidup, kan? Macam mana dia boleh berfungsi? Dia bagi roh, apabila bagi roh tentu dia hidup. Jadi macam mana Adam ni dia hidup setelah dapat roh ini? Kalau kita baca dalam hadis riwayat Tirmizi dengan hadis riwayat Al-Bazzar, hadis ni hadis sahih, kata Nabi SAW dalam hadisnya, ketika Allah menciptakan Adam dan meniupkan roh kepada Adam, lalu Nabi Allah Adam ini dia bersin. Rupa-rupanya lepas dia dapat roh tadi, dia bersin. Roh masuk saja dalam tubuh badan Adam, yang mula-mula Adam ni patung, apabila masuk saja, terus Adam ni dia bersin. Apabila dia bersin, dia terus mengucapkan Alhamdulillah. Dia sebut segala puji bagi Allah. Maka Allah yang mendengar Adam memuji diri Allah, maka Allah pun menjawab. Allah kata, Yarhamukallahu ya Adam. Allah kata, semoga Tuhanmu merahmatimu wahai Adam. Maknanya, sunnah yang Nabi ajar kepada kita kalau kita bersin kan, kita ucap Alhamdulillah. Sebenarnya itulah ucapan pertama Adam setelah Allah berikan roh kepada Adam. Dan macam mana yang mendengar orang bersin jawab Alhamdulillah, seperti itulah yang Allah ucapkan kepada Nabi Allah Adam, Yarhamukallah. Okey, itu maklumat tambahan. Dia bukanlah bab kemusykilan, tapi saya selitlah sikitlah pasal bagaimana Allah Ta'ala menghidupkan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Apabila kita kan kalau bersin kan bergerak badan kita kan, cium kan, maka Adam yang asalnya patung tadi tu terus berfungsi, jantung dia so berfungsi sebab dia bersin tadi, dia pun hidup. Okey, selesai dalam kisah Adam. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, okay, siapa yang mengikuti pengisian ini, okey, kita bukan nak belajar tentang kisah Nabi Allah Adam daripada A sampai Z, bukan. Tetapi pengisian ini hanyalah nak membincangkan mana-mana isu, mana-mana kemusykilan yang boleh ada pelbagai interpretasi. Interpretasi yang pelbagai inilah yang kita nak rungkaikan
Yang kita nak cari mana jawapan yang paling tepat. Okey, itulah sebab dia. Okey, kita pergi kepada kemusykilan yang ke-8 tentang ilmu yang dipelajari oleh Nabi Allah Adam alaihi salam. Okey, ayat dia adalah ayat nombor 31, 32 dan 33. Yang ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allama adamal asma'a kullaha, dan dia iaitu Allah telah mengajarkan Nabi Adam akan segala nama. Perkataan al-asma' ni maknanya dah merujuk kepada nama-nama. Lepas tu tambah pula perkataan kullaha, semua. Maknanya kalau kita baca ayat ni, Nabi Allah Adam dia telah belajar. Belajar dari siapa? Dia belajar dari Allah. Dia belajar dari Allah. Allah telah mengajarkan Adam tentang semua nama-nama. Okey, kenapa dia kemusykilan? Kemusykilan dia adalah macam mana Adam belajar? Macam mana Adam boleh berkata-kata dengan Allah? Apa nama-nama tu yang Adam belajar? Kalau kita baca kitab tafsir, kita tak akan jumpa kadang-kadang dihurai panjang lebar. Adam belajar tentang apa nama, apa benda yang dia belajar. Dia jadi kemusykilan tak? Dia jadi kemusykilan sebab Allah Ta'ala tak sebut pun secara spesifik Adam belajar tentang apa dalam syurga tu. Allah tak beritahu pun pada kita. Jadi dia jadi muskil, dia jadi isu perbincangan adalah kalau ada yang nak sebut contoh-contoh Adam belajar tentang apa, Adam belajar tentang apa. Sampai diulas panjang lebar. Sebenarnya, maklumat-maklumat yang kita dengar tu, sebenarnya dia tidak bersandarkan kepada ayat Quran, mana-mana ayat Quran dan hadis-hadis Nabi yang sahih. Tak ada. Isu ini merupakan perkara yang Allah Ta'ala tidak jelaskan. Dia panggil al-mubahamat. Allah Ta'ala tidak jelaskan. Nanti insyaAllah dalam minggu yang berikutnya nanti saya akan berikan tuan-tuan kaedah macam mana nak berhadapan dengan fakta, dengan isu yang Allah Ta'ala tidak terangkan dengan jelas. Kan? Nama apa? Adam belajar tentang nama apa? Maka apa disiplinnya yang kita boleh pegang? InsyaAllah kalau akan datang nanti saya akan berikan kaedah-kaedah berinteraksi dengan maklumat yang Allah Ta'ala tidak terangkan. Okey. Tetapi kita bagi jawapan apa? Kalau orang tanya, Nabi Adam belajar apa? Kita kata, semua nama. Nama apa? Kalau orang tanya kita, nama apa? Benda apa yang Adam belajar? Kita nak jawab apa? Kalau tuan-tuan nak jawab apa? Kan? Quran tak sebut. Hadis Nabi SAW pun tidak sebut. Sebab apa? Cerita Adam tu, cerita gaib tu. Benda yang berlaku yang manusia mula-mula dalam syurga tu. Maknanya nak tahu benda dalam syurga tu, kita memerlukan sumber apa? Memerlukan wahyu. Wahyu itu, maklumat tu tentulah daripada Quran dan hadis Nabi. Tetapi syok kalau orang cerita pasal Adam ni kan, kita pun dengar, banyak ilmu orang ni kan, dia tahu pasal Adam kan. Rupa-rupanya maklumat yang dia bagi tahu tu tidak bersandarkan kepada fakta yang kita boleh yakini ia adalah benar. Okey. Kemudian lepas Allah ajar kepada Adam semua benda, semua nama-nama, Allah Ta'ala tunjukkan kepada malaikat. Lepas tu Allah Ta'ala berfirman kepada malaikat. Allah kata apa? Ambi'uni bi asma'i haula'i in kuntum sadiqin.
Okey. Setelah Allah ajarkan kepada Nabi Allah Adam. Okey, macam mana Allah ajar? Quran tak bagi tahu. Nabi juga tak bagi tahu. Berapa lama Adam belajar pun kita tak tahu. Adam hafal ke? Kita pun tak tahu. Adam dapat satu kamus ke yang menyenaraikan segala nama benda-benda fungsi dia apa? Pun kita tak tahu. Tapi Quran kata al-asma'u kullaha. Asma' ni dah merujuk kepada plural. Nama-nama kullaha semua. Macam mana? Wallahu ta'ala. Kita tak tahu. Okey. Jelas Okey. Kemudian Allah Ta'ala tunjukkan kepada para malaikat tentang yang Adam belajar tu. Allah minta malaikat terangkan. Ini apa? Ini apa? Allah kata, kamu terangkan, wahai para malaikat, in kuntum sadiqin, jika kamu termasuk dalam golongan orang yang benar. Tapi malaikat dia buat apa? Walaupun dia malaikat. Ayat 32 kata, mereka mengatakan, qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, ya Allah. Kami tak tahu melainkan apa yang Engkau telah ajarkan kepada kami. Maknanya malaikat bagi tahu, kami tak boleh nak sebut benda ni apa. Kami tak tahu, ya Allah. Maha suci Engkau, ya Allah. Kami takkan tahu apa-apa melainkan kalau Engkau telah ajarkan kepada kami, kata para malaikat kepada Allah Azza wa Jalla. Lepas tu para malaikat mengukuhkan lagi tentang Allah ni. Mereka mengatakan, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau, ya Allah, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Kenapa Allah Ta'ala nak tanya kepada para malaikat? Apa sebab dia? Apa hikmah sebenar-benar? Kita baca ayat nombor 33. Okey. Ayat 33, selepas para malaikat tidak boleh menyebutkan nama yang Allah telah ajarkan kepada Adam, mereka mengakui dengan penuh rasa rendah diri mereka, mereka memuji Allah, mereka mensucikan Allah. Lepas tu Allah Ta'ala perintah kepada Adam untuk terangkan. Allah kata, qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Allah berfirman, wahai Adam, terangkanlah nama benda-benda ini semua kepada mereka. Mereka siapa? Iaitu para malaikat. Adam dia terangkan tak? Maka Tuhan kata, falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka setelah Nabi Allah Adam menerangkan nama semua benda itu kepada mereka, Allah berfirman. Maknanya Adam boleh bercakap tak? Bolehlah. Kan? Apa yang Adam fikir tu Adam boleh luahkan tak? Jawapannya adalah boleh. Inilah nikmat yang Allah beri kepada manusia. Dia boleh luahkan, dia boleh cakap apa yang dia nak cakapkan. Kalau kita rujuk dalam surah Rahman, yang nikmat yang Allah kata, Allamahul bayan. Okay. Allah Ta'ala cerita setelah Nabi Allah selesai menceritakan semua yang Allah ajar tadi. Barulah Allah Ta'ala terangkan kepada para malaikat. Kenapa kamu tak boleh jawab? Kenapa kamu minta menjawabnya? Menerangkan. Allah kata, alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah kata, bukankah aku telah kata kepada kamu, aku kan mengetahui segala rahsia langit dan bumi,
Dan aku kan mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Okey. Dia ada kaitan, kalau tuan masih ingat, kita ulas pada 2 minggu lepas kan, tentang kenapa para malaikat dia bertanya tentang kenapa nak ciptakan khalifah kat muka bumi. Kita ingat tak apa jawapan Allah? Allah kata apa? Aku lebih mengetahui daripada kamu. Kan? Jadi pada ketika ni, setelah Adam tu Allah hidupkan, Allah ajar ilmu pada dia, Allah buktikan kepada para malaikat hebatnya penciptaan Adam. Inilah khalifah yang Allah Ta'ala nak jadikan hidup kat muka bumi. Kan, nak menunjukkan kepada hikmah. Sebab sebelum ni para malaikat dia nak cari hikmah. Kenapa nak ciptakan khalifah ni? Maka apabila berlaku peristiwa ni, sudah pasti para malaikat mengetahui bahawa sesungguhnya mereka tidak tahu berbanding dengan Allah yang maha mengetahui segala rahsia langit dan segala rahsia bumi. Apa yang jadi dekat langit, apa yang jadi dekat bumi. Secara tidak langsung, Allah nak menekankan kepada kita semua kemuliaan Adam bukan sekadar pada penciptaan Adam tanpa bapa, tanpa ibu. Tetapi kelebihan Adam adalah pada knowledge dia. Adalah pada ilmu dia. Jadi manusia ni mulia adalah dengan ilmu. Baik, habis untuk kemuskilan yang ke-8. Maknanya kemuskilan ke-8 ni maknanya adalah kita tidak dapat mengetahui tentang bagaimana Allah ajar, berapa lama Allah ajar. Lepas tu, apa yang Adam belajar. Dia jadi kemuskilan sebab ada kitab-kitab tafsir yang terangkan satu persatu, sebut contohnya. Sedangkan Quran tidak menjelaskan. Jadi jawapan yang paling selamat, yang paling tepat berdasarkan apa yang Allah ceritakan, kita kata Adam telah belajar dari Allah semua nama benda. Al-asma kullah. Baik, kita terus kepada kemuskilan yang ke-9. Apa kemuskilan dia? Adalah kita nak bincangkan isu tentang sujudnya para malaikat kepada Nabi Allah Adam. Okey, isunya di mana? Kemuskilan di mana? Nak membincangkan tentang macam mana malaikat tu dia sujud. Sebab perkataan sujud, kita semua sedia maklum apa makna sujud. Okey, isunya begini. Isunya, kemuskilannya adalah berlakunya perbezaan pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan Adam tu sujud, para malaikat sujud kepada Adam bukanlah sujud macam sujud ketika kita solat tu. Tapi mereka katakan Adam tu sujud sebenarnya adalah hanya menundukkan badan, menunjukkan rasa hormat kepada Adam, bukan sujud macam sujud solat. Tetapi kata Syekh Salah dalam kajian beliau, sujud dalam ayat kisah para malaikat sujud adalah sujud yang real, hakiki. Bukan sekadar tundukkan badan, tapi memang sujud macam sujud solat tu. Sujud tak? Okey. Kita tengok dulu ayat Quran. Dan bagaimana kita nak memilih pendapat di antara dua. Tapi kalau kita rujuk kepada buku rujukan yang kita guna dalam pengisian ini, jawapannya adalah di sini. Para malaikat ni dia memang sujud-sujud yang real macam orang sujud ketika solat. Macam mana kita nak buat justifikasi kepada maklumat ni? Sebab nanti mungkin ada yang kata, "Oi,
Takkan dia sujud kepada Adam, sepatutnya sujud kepada Allah. Kalau kita bincang, ya tak, ya juga kan. Dengan Allah je kita kena sujud. Tapi kenapa para malaikat sujud kepada Adam? Pendapat yang kata memang mereka sujud macam solat tu kepada Adam, mereka ada beberapa justifikasi. Jadi kita tengok apakah justifikasi itu. Tengok dulu rujukan dia di mana. Okey, mudah je faham. Okey, salah satu surahnya, kita tengok dalam surah Sad, ayat 71 sehingga ayat nombor 72. Muka surat 457. Allah Ta'ala berfirman kepada para malaikat, إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. Ingatlah ketika Allah berfirman kepada para malaikat. Okey, sesungguhnya aku hendak menciptakan manusia daripada tanah. Okey, ni kita telah jelaskan tin ini apa. Okey, yang penting ayat 72. Lepas tu Allah Ta'ala kata apa? فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. Kemudian, apabila telah aku sempurnakan kejadian Adam dan aku tiupkan ruh daripada ciptaanku, lepas tu Allah perintah kepada para malaikat buat apa? فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Maka hendaklah kamu semua sujud kepadanya. Perkataan faqa'u dan perkataan sajidin memang merujuk kepada sujud yang sujud seperti solat. Okey. Dapat? Lepas tu malaikat semua sujud tak? Ya, Tuhan kata fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah semua malaikat. Tak ada satu malaikat pun tak sujud. Semua malaikat. Okey. Kata Syekh Salah. Dalam Quran, perkataan sujudlah. Tak ada makna lain pun. Tak faham tak? Maknanya perkataan sujud tu, maknanya memang menunjukkan yang hakiki sujud. Kita ada surah sajadah kan? Sujud tak? Sujud. Maknanya perkataan sujud tu dia memang jelas menunjukkan memang sujud. Dia bukan perkataan sujud tu dia nak menunjukkan kepada tunduk hormat, sekadar tunduk badan saja. Kata Syekh Salah. Sujud tu sujud. Okey. Apa justifikasi dia? Justifikasi tadi, justifikasi pertama dia sebab perkataan sujud tu dalam Quran sujudlah. Lepas tu kalau orang kata, bukankah sujud tu hanya pada Allah? Okey, jawapan dia. Mereka sujud, siapa suruh? Soalan dia. Siapa yang menyuruh kepada para malaikat sujud? Jawapannya adalah Allah. Kita faham tak maksud dia? Macam kita kan, kita nak sujud kepada manusia lain, boleh ke tak boleh? Sebagai tanda hormat. Jawapannya tak boleh. Sebab Allah tak perintahkan. Bahkan Nabi kata apa? Kalaulah perempuan ni dia patut sujud kat suami dia, tentulah aku akan perintahkan mereka sujud. Tapi kenapa Nabi tak suruh macam tu? Sebab Allah tak perintahkan. Maka tak boleh sujud kepada manusia kalau Allah tidak perintahkan. Jalan. Tapi isu sekarang, para malaikat bukan nak mengagungkan Adam seperti mana mengagungkan Allah. Tapi mereka sujud kerana Allah yang suruh mereka sujud. Saya tak faham tak maksud dia? Kan? Okey. Jawapan ketiga. Kalau malaikat disujud kepada Adam, bukanlah bermakna mereka nak pergi menyembah Adam. Analogi dia begini. Kalau kita solat, kita sujud kepada apa? Kita menyembah apa? Kita menghadap ke arah mana? Kita menghadap ke arah kiblat. Tapi pada hakikatnya,
Kita nak sujud tu sebenarnya untuk siapa? Kepada Allah. Tapi kita menghadap ke arah kiblat. Kata Syekh Salah, samalah macam Adam. Adam ni seolah-olah dia umpama seperti kiblat lah. Macam kita kan, kita sujud ke arah Kaabah. Kita bukan menyembah Kaabah tu. Tetap faham tak? Kan? Tapi kita sebenarnya mengagungkan Allah. Tapi Kaabah tu sebagai kiblat. Macam tu juga Adam. Kalau sujud kepada Adam, bukanlah berbau maksud menyembah Adam. Itu justifikasi yang disebut oleh Syekh Salah dalam buku dia yang seperti mana yang kita telah tunjukkan pada tuan-puan, Mawaqiful Anbiya fil Quran. Okey, itu adalah ulasan penerangan oleh Syekh Salah dalam kajian dia. Itulah jawapan dia. So kalau ada pihak yang tak bersetuju, kalau dia kata tak, mana boleh sujud kepada Adam, itu beberapa hujah lah. Tapi bukanlah perbincangan kita ni nak mengatakan bahawa kau mesti kena pegang perkataan sujud juga. Betul. Kalau tidak kau kafir. Tak adalah macam tu. Tidaklah sampai bawa macam tu. Ini adalah perbincangan ilmiah sahaja. Boleh jadi orang yang menundukkan badan tu tepat. Boleh jadi orang yang berpendapat sujud macam sujud solat tu juga adalah tepat. Okey, ini hanyalah ijtihad. Ya, perbincangan dia. Sebab tu kita kata, bukanlah kita bawa maklumat seperti ni nak suruh tuan-tuan dan perempuan pegang dengan pendapat saya. Jangan pegang pada pendapat lain. Tidak. Tetapi kita bincang ni, kita nak cari mana yang lebih dekat. Dalam masa yang sama, tuan-tuan dapat ilmu. Macam mana kita boleh dapat satu fakta. Maksudnya kalau orang kata sujud tu sujud macam solat. Macam mana kita nak jawab? Kita kata dalam Quran perkataan sujud memang maksud sujud. Tak ada makna lain. Lepas tu mereka sujud, Allah yang suruh para malaikat sujud. Maknanya mereka sujud tu atas perintah Allah. Bukan mereka suka-suka nak sujud. Walaupun mereka sujud kepada Adam, tetapi mereka menyembah Allah. Seperti mana juga kita sujud menghadap ke arah Kaabah. Okey, jadi mereka sujud ni sebenarnya adalah untuk menghormati dan memuliakan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Sebab apa? Sebab Allah yang minta mereka hormat Adam. Allah yang minta pada mereka memuliakan Nabi Allah Adam alaihi wassalatu wassalam. Okey, habis kemusykilan yang ke-9. Kita masuk ke-11, ke-10. Okey, malam ni kita belajar. Nombor 10 kita tutup. Okey, 10 minit lagi. Okey. Lepas tu saya jawab mana-mana soalan kalau ada ya. Okey. Kemusykilan yang ke-10, kita nak belajar pula tentang iblis yang dia tak nak sujud kepada Nabi Adam. Kat mana kemusykilan dia? Kemusykilan isu iblis tak nak sujud kepada Adam ni, kemusykilan dia adalah ada orang cakap iblis ni adalah malaikat Azazil. Diorang cakap iblis ni daripada golongan malaikat. Dia ni baik, dia ni malaikat sebenarnya. Dia lebih mulia lagi pada malaikat. Diorang cakap dia ni malaikat Azazil. Adakah betul maklumat itu? Kita yang dengar maklumat tu dalam YouTube kan, dengar sekali senang nak dapat ilmu kan. Dengar. Tapi kita tak dapat nak tanya. Okey, tetap belajar. Adakah iblis itu dia adalah di kalangan para malaikat? Itu kemusykilan dia. So malam ni kita rungkaikan. Walaupun kita dah sedia maklum, kan, tapi sebab kita lalui silibus ni, kita kukuhkan maklumat kita dengan beberapa justifikasi, dengan dalil dia. Okey. Orang yang kata malaikat dia itu adalah malaikat Azazil, apa dalil dia? Sebenarnya ada dalil, tapi dalil tu bukanlah dari Al-Quran dan hadis. Dalil tu hanyalah pendapat. Tak silap saya tabi'in kot, tak silap saya. Okey, tetapi Al-Quran menyatakan sebaliknya. Hadis Nabi menyatakan sebaliknya. Okey, tengok ayat Quran.
Okey, kita ambil surah Al-Baqarah ayat 34. Muka surat nombor 6 ayat ni. Ayat ni Allah Ta'ala kata apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblisa. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat. Kepada malaikat ni bukan makna satu malaikat ya. Semua malaikat. Usjudu. Sujudlah kamu semua kepada siapa? Li Adam. Kepada Adam. Maka Allah kata apa? Fasajadu. Lalu mereka semua sujud. Mereka semua sujud siapa? Semua malaikat tu sujud. Illa kecuali melainkan iblis. Melainkan iblis. Ini yang kalau dia berhenti dekat ayat ni, kalau dia berhenti kat ayat ni, dia berhenti kat sini, dia akan dapati iblis daripada kumpulan apa? Sebab Tuhan katakan, dan ketika kami berfirman kepada para malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam. Lalu mereka semua sujud melainkan iblis. Kalau kita baca sekali imbas macam iblis daripada malaikat. Betul? Tapi perkataan illa ni, kalau kita belajar, dia adalah illa pengecualian. Yang mengecualikan iblis, dia bukan malaikat. Malaikat semua apa? Fasajadu. Mereka semua sujud. Macam kita baca ayat tadilah. Kita baca ayat nombor 73 surah Sad kan. Fasajadal malaikatu kulluhum ajma'un. Maka sujudlah semua malaikat. Maknanya tak ada malaikat tak sujud. Jadi iblis ni siapa? Okey. Kita patah balik pada ayat ni. Maka apabila iblis tu dia tak nak sujud, kenapa dia tak nak sujud? Allah kata, Aba. Dia enggan. Wastakbara. Dan dia takbur. Wa kana minal kafirin. Dan menjadilah ia daripada orang yang kafir. Okey. Ayat ni mungkinlah boleh diperdebatkan lagi lah. Kan? Contohnya, boleh jadi juga iblis daripada malaikat. Betul kan? Sebab ayat ni. Tetapi ada maklumat di sini, Tuhan kata apa? Ia enggan dan dia takbur. Okey. Daripada watak enggan dengan takbur ni, kita boleh nyatakan iblis ni bukan dari malaikat. Sebab apa? Sebab malaikat mereka wataknya adalah mendengar apa yang Allah suruh. Buat apa yang Allah suruh. Tak pernah tak buat apa yang Allah suruh. Tak pernah buat apa yang Allah larang. Jadi dari sudut watak pun, dua makhluk yang berbeza dah. Di sini iblis dia enggan dan dia takbur. Okey. Kalau orang tanya, mana watak malaikat yang tak sama macam iblis yang enggan dan takbur tu? Okey, kita ambil ayat Quran ni dulu. Kalau kita rujuk dalam surah Tahrim, ayat 6, muka surat 560, Allah Ta'ala kata watak malaikat ni apa? Saya potong ayat dia, ambil di hujung tu. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun la ya'asuna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Allah kata neraka ni dia dikawal oleh malaikat yang keras dan kasar. Ini faktanya. Yang tidak mendahakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka. Dan mereka pula malaikat tak selalu mengerjakan apa yang Allah perintahkan. Mereka buat apa yang Allah perintahkan. Allah kata sujud, sujud. Tapi kenapa ada makhluk yang tak nak sujud? Yang tak nak sujud tu bukan malaikat. Sebab sifat malaikat dalam surah Tahrim, dia tak pernah dahkai Allah. Dia buat semua yang Allah perintahkan. Termasuklah Allah perintah sujud.
Jadi dekat sini, iblis bukanlah daripada malaikat. Sebab iblis enggan, enggan dia, ingkar dia. Bahkan dia takbur. Malaikat dia tak pernah enggan. Dia buat apa yang Allah suruh. Okey, kita tengok watak yang takbur pula. Watak takbur. Okey, kita tengok watak malaikat. Dia takbur tak? Okey, pertama kena tahu dulu. Apa makna takbur? Sombong lah. Apa makna sombong? Sombong merendahkan orang lain dan menolak kebenaran. Okay. Kita tengok watak syaitan, kita tengok watak iblis dengan watak malaikat. Ada beza tak? Okey. Kalau kita tengok dalam surah Al-A'raf, ayat 12, muka surat 152. Ayat ni terang-terang Allah cerita watak iblis tu apa. Allah kata, qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuka. Allah kata, Allah berfirman, apa yang menghalang engkau daripada sujud ketika aku perintahkan engkau? Dekat sini kita tahu, Allah perintahkan iblis sujud. Tapi perintah Allah ni dia ikut tak? Allah tanya, kenapa kau tak nak? Kenapa? Sebab apa yang halang kau daripada kau sujud kepada Adam ketika aku perintahkan? Iblis jawab apa? Ana khairun minhu. Iblis kata, aku lebih baiklah daripada Adam. Inilah watak orang sombong. Orang sombong. Sombong merendahkan orang lain. Jadi iblis telah merendahkan Adam. Dia kata, aku lebih baiklah daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau jadikan aku daripada api, sedangkan Adam daripada tanah. Okey, di sini watak iblis yang sombong. Macam kita baca tadi juga kan, dalam surah Al-Baqarah 36, Tuhan kata wastakbara. Iblis ni sombong. Tapi malaikat sombong tak? Malaikat sombong tak? Kita rujuk suratul Anbiya. Ayat 19 ni watak malaikat. Allah kata apa pasal malaikat? Allah kata, walahu man fis samawati wal ardi. Dan adalah hanya milik segala yang ada di langit dan di bumi adalah milik Allah. Lepas tu Allah kata, wa man indahu. Dan para malaikat yang ada di sisinya, la yastakbiru na'an ibadati, tidak sombong untuk beribadat kepada Allah. Para malaikat tak pernah sombong untuk beribadat kepada Allah. Salah satu cara ibadat kepada Allah, taat apa yang Allah perintahkan. Tapi iblis tak taat, dia tak nak sujud. Lepas tu Allah kata malaikat ni apa tahu? Wala yastahsirun. Dan mereka ni tidak pernah rasa penat dan letih dalam beribadat kepada Allah. Sebab tu kalau ada mana-mana penceramah yang kata para malaikat ni letih nak catat pahala orang selawat ni, kita boleh tolak dengan ayat. Pernah dengar tak ada orang kata, bacalah selawat ni, kan fadilat dia sampai para malaikat letih nak catat amal. Sebenarnya orang yang cakap macam tu bercakap mengikut hawa nafsu sedap mulut dia cakap. Tanpa dia, kalau dia baca ayat Quran, malaikat tak pernah penat, tak pernah letih. Dekat sini pun kita boleh tolak dalil tu. Okey, jadi tuan-tuan dapat dah. Salah satu cara untuk mengatakan kemuskilan kalau orang kata iblis itu daripada malaikat, dia asalnya malaikat, kita jawab yang pertama, watak malaikat dia tidak seperti watak iblis. Watak malaikat tak pernah derhaka pada Allah, dia buat semua Allah suruh. Lepas tu watak malaikat, dia tidak pernah sombong. Okey, dapat jawapan dia? Okey, jawapan yang kedua. Macam mana kita nak kata malaikat ni, iblis ni bukan malaikat? Kalau kita rujuk dalam suratul Kahfi. Kita tengok dalam suratul Kahfi. Ayat 50.
Muka surat 299. Allah Ta'ala kata apa? Allah mengatakan, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Dan ketika kami berfirman kepada malaikat, sujudlah kamu semua kepada Adam, lalu mereka semua sujud melainkan iblis. Selepas ayat ni Tuhan kata iblis tu siapa? Kana minal jin. Ia adalah berasal daripada golongan jin. Ni jawapan yang terang-terang lah. Nak menunjuk bahawa iblis tu dia bukan malaikat. Tetapi dia adalah daripada kumpulan jin. Okey, dapat ni suratul Kahfi. Jin tak sama macam malaikat. Dua makhluk yang berbeza. Jadi iblis bukanlah malaikat Azazil. Iblis bukanlah malaikat. Tetapi dia sebenarnya daripada kumpulan jin. Jin yang pertama yang ingkar kepada Allah adalah iblis. Jin yang pertama buat maksiat kepada Allah adalah iblis. Jelas InsyaAllah 2 minggu lagi kita masuk ke muskilan yang ke-11. Kita akan bincang apa itu jin, apa itu iblis, apa itu syaitan. InsyaAllah ke muskilan yang ke-11 nanti. 2 minggu lagi akan datang. Okey. Jadi kita dapat dah iblis daripada jin. Okey, jin daripada apa? Okey. Kalau kita rujuk dalam ayat yang kita baca tadi, surah Al-A'raf ayat 12 ni, kita dapati jin cakap, iblis cakap dia tu daripada apa? Khalaqtani min nar. Aku daripada api. Sedangkan malaikat dari apa? Okey, kalau kita rujuk dalam hadis riwayat Muslim, sabda Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan daripada cahaya. Wa khuliqal jannu min narijim min nar. Jin pula diciptakan daripada nyalaan lidah api. Kan berbeza. Malaikat daripada cahaya. Jin daripada nyalaan lidah api. Kan berbeza api dengan cahaya. Maknanya iblis daripada kumpulan jin. Maknanya jin yang paling jahat. Jin yang mula-mula buat maksiat, yang langgar perintah Allah adalah iblis. Okey. InsyaAllah kelas yang 2 minggu lagi akan datang, minggu yang pertama hari Isnin bulan depan, kita akan kupas asal usul jin. Lidah api tu maksudnya api yang macam mana. Itu kelas yang akan datang. Untuk kemuskilan yang ke-11. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah, malam ni dengan rahmat Allah, kita dapat jawapan bahawasanya iblis yang tidak mahu sujud kepada Adam, bukanlah ia daripada golongan malaikat. Tetapi ia sebenarnya adalah daripada kumpulan jin. Jadi selesailah isu tentang kemuskilan yang ke-10. Habislah pengisian kita pada malam ini. Okey. Ada apa-apa pertanyaan tak yang boleh saya jawab? Ada tak persoalan? Ada. Terdengar tak suara saya? Ada Ustaz, Dengar, ada, Ustaz. ada. Oh, ada. Ingat tak ada tadi. Boleh Okey. tanya Ustaz? Boleh. Okey. Saya nak tanya tentang pengulangan ayat wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam fasajadu illa iblis tu. Banyak surah Allah ulang menggunakan kalimah
ayat yang samalah, surah Al-Baqarah, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi. Jadi apa pandangan Ustaz tentang pengulangan tu? Oh, Allahu a'lam. Malam ni saya tak dapat jawab soalan Puan Asia untuk malam ni. Apa hikmah pengulangan ayat tentang sujud tu ya? Iya. Salah satu jawapan kalau kita belajar tajuk pengulangan, maksudnya dia dalam ulumul Quran, dia dalam the science of Quran, dia ada satu topik tentang at-takrar. At-takrar tu maksudnya repetition. Kenapakah berulang-ulang pada topik cerita tentang Adam malaikat diperintahkan sujud? Salah satu fungsinya adalah untuk at-ta'kid. At-ta'kid tu sebenarnya adalah untuk pengukuhan. Pengukuhan tentang isu itu secara tidak langsung diulang-ulang itu nak menunjukkan juga kepada kemuliaan yang ada pada manusia, iaitu pada Nabi Allah Adam alaihimussalatu wassalam. Nanti mungkin kita boleh ulas tentang hikmah pengulangan topik ataupun ayat ataupun makna-makna di dalam Al-Quran. Secara lengkapnya, saya mohon maaf pada puan yang bertanya, malam ni saya tak dapat nak jawab dengan sempurna lah. Tapi salah satu fungsi untuk repetition, pengulangan atau dipanggil at-takrar adalah untuk takkid, untuk pengukuhan satu isu, dalam masa yang sama untuk ta'zim, untuk pengagungan. Dia cuma bentuk pengulangan ni dia ada jenis-jenis lah. Ada yang bentuk pengulangan pada makna dan lafaz, ada yang pengulangan makna saja, ada yang mengulang dari sudut topik sajalah. Okey. Jadi pengulangan tu seperti saya sebut fungsi tadi lah, untuk pengukuhan, lepas tu juga untuk pengagungan, untuk memuliakan. Seperti berlakunya repetition at-takrar pada ayat, contohnya ayat Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, kan? Diulang sebanyak 31 kali. Kenapa? Di situ untuk menta'zimkan, untuk mengagungkan nikmat yang Allah Ta'ala nak berikan, nak menunjukkan tentang rahmat Allah. Jadi nak mengagungkan sifat kerahmanan Allah tu, Ar-Rahman tu, maka diulang banyak kali. Tapi bukan benda yang sama. Nak menunjukkan keagungannya rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pada ayat tadi tu, khusus pasal Nabi Allah Adam ni, saya tak dapat jawab puan untuk malam ni dengan sempurna. Okey. Tak apa. Barakallahu fi wa Ustaz. fikum barakallah. Amin. Okey. Amin. Nanti puan ada waktu nanti WhatsApp saya ingatkan saya untuk soalan tu. Untuk soalan tu. InsyaAllah Ustaz. Bagus juga tu soalan tu untuk kita gunakan dalam pengisian insya-Allah. Okey. Dalam okey. Ya. Dalam chat ni ada tanya, adakah iblis ketua jin? Ya. Maksudnya macam ni. Jin ada yang begini. Adakah soalan dia, adakah iblis ketua jin? Adakah iblis ketua jin? Wallahu ta'ala alam. Sebab apa? Sebab jin, ada jin yang beriman, ada jin yang tak beriman. Okey, jelas tak maksudnya? Ada jin yang beriman, ada jin yang tak beriman. Iblis adalah di pihak jin yang tidak beriman. Kalau iblis dari pihak jin yang tak beriman, ya, dia memang ketua
bagi segala syaitan-syaitan. Nanti kita bawa dalil yang syaitan-syaitan ni setelah dia berjaya buat sesuatu perkara, dia akan laporkan kepada iblis. Iblis dia ada istana dia dekat laut. Nanti kita akan cerita dalam hadis Nabi SAW. Maknanya untuk kita katakan iblis ketua bagi jin, wallahu ta'ala alam, sebab ada jin baik, ada jin yang tak baik. Maka jin yang tak baik itulah ketuanya adalah iblis. Maka anak buah kepada iblis daripada jin dia dipanggil syaitan. InsyaAllah kemuskilan yang ke-11 nanti kita akan terangkan dengan faktanya. Syaitan tu pecah pula pada dua. Ada syaitan yang manusia, ada syaitan daripada jin. Maknanya jin ni umum. Jin ni dia umum. Ada yang beriman, ada yang tak beriman. Nanti kita rungkaikan isu itu pada kelas yang akan datang. InsyaAllah. Okey. Ada pertanyaan lain. Bunian tu pula iblis ke jin ke ustaz? Kalau sebut jin, ya. Tapi adakah di iblis? Wallahu ta'ala alam. Saya tak ada ilmu. Tapi kalau kita kata bunian itu daripada jin, ya. Hantu Kak Limah je, dia bukan jin. Dia manusia, ya. Hantu Kak Limah. Tapi kalau bunian, dia memang jin. Kalau dia betul lah, dia daripada jin. Tapi adakah di iblis? Wallahu a'lam. Saya tak tahu jawapan yang tu. Okey. Ada pertanyaan lain tak? Okey, kalau tuan-tuan ada persoalan lanjut tentang bunian ke hantu ke apa semua tu, nanti mungkin juga tuan-tuan boleh ikuti kelas hari Isnin minggu depan. Hari Isnin minggu depan, minggu keempat, tuan-tuan boleh bertanya soalan kepada Ustaz Abdullah, kepada Ustaz Abdullah Bukhari, Hafizahullah Ta'ala. Bertanya pada beliau. Sebab beliau memang membentang tajuk tentang jin, syaitan. Nanti boleh tanya pada beliau. InsyaAllah. Okey. Ada pertanyaan lain sebelum kita berhenti pengisian kita pada malam ni di sini? Nota kita pun dah habis dah lah. Okey, ada siapa-siapa tak dapat nota lagi tak? Ada tak? Ramai tak yang baru? Ada tak yang baru kat sini? Cuba angkat tangan sikit, ada tak? Ada tak yang baru mengikuti malam ni? Tuan-tuan boleh ikuti dengan baik tak? Ada? Boleh insyaAllah. Ya Ustaz. Oh, boleh. Alhamdulillah. Syukur pada Allah. Kalau saya terang tak jelas, tolong bagi tahu. Laju sangat pun tolong bagi tahu. Kalau boleh biar faham supaya tidur nanti lena malam ni. Kalau tidak ngigau kita malam-malam ni nanti. Allah. Ya. Okey. Jadi kita berhenti di sini. Pagi esok kalau tak ke mana-mana kan, ada ruang sambil buat kerja ke apa, boleh mengikuti kelas jam 9 pagi sehingga 10 pagi bersama Ustaz Al-Fadil, Ustaz Zul Khairi, dengan tajuk 40 pesanan yang tersirat dari Al-Quranul Karim. Jam 9 hingga jam 10. Kemudian malam pula ada kelas bersama dengan Dr. Nik Hafizahullah. Belajar tentang ayat-ayat yang berbunyi wahai orang-orang yang beriman. Jadi besok hari Selasa hanya ada 2 kelas sahaja, anjuran Akademi Tadabbur Malaysia. Tapi kalau kelas-kelas yang lain tu mungkin tuan-tuan ada.
penuhilah masa kita dengan menuntut ilmu. Mohon maaf atas salah dan silap, kekurangan dan sebagainya. Kita tangguhkan majlis kita pada malam ni dengan memohon keampunan dari Allah melalui tasbih. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam, Ustaz. Terima kasih, Ustaz.